Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, sekarang kita berada di S2 Residency Puchong Prima. Okay, hari ini kita akan sambung kerja-kerja bertempat di S2 Residency Puchong Prima. Okay, kita akan buat kerja-kerja pasang pipe conduit. Okay, kalau tengok dekat sini, ni adalah tempat-tempat yang kita dah siap hack. So kita akan pasang pipe conduit. Kita akan pastikan pipe conduit tu dia tak timbul. Okay, pastikan dia masuk betul-betul dalam konkrit. Okay, sebab nanti senang kita nak plaster. Okay, kita nak plaster tu nanti dia akan sama level sahaja dengan dinding yang asal. Okay, dan kita akan tarik sekali kabel dalam pipe. Okay, lepas tu baru kita plaster simen. Okay, untuk yang point yang dekat shilling, so kita akan pastikan shilling semua dipotong supaya nanti senang kita nak masukkan kabel dan kita nak tarik kabel. Okay, kalau kita tak potong shilling kapur tu, kerja-kerja untuk tarik kabel agak mustahil untuk dilakukan. Okay, so jadi kalau kita nak tarik kabel, kita memang kena potong lah shilling kapur tu. Okay, jadi kalau macam yang ni, ni adalah kawasan dekat mesin basuh. Okay, yang ni kita pakai kabel saiz 4mm. Untuk peralatan beban yang besar, okay, peralatan yang lebih kurang 2500 watt ke atas sehingga ke 3500, kita pakai kabel saiz 4mm. Sebab apa? Sebab kalau kita pakai kabel saiz 2.5, so untuk jangka masa panjang, nanti kabel tu tak tahan. Okay, nanti kita risau takut nanti penebat tu cair. So bila cair, nanti dia akan bersentuh, okay, dengan kabel yang lain. Okay, dan bila bersentuh, so nanti DB akan trip. Okay, itu kalau DB okey. Kalau DB tak okey, boleh menyebabkan berlakunya litar pintas dekat DB. Okay, sangat bahaya. Okay, sebab tu bila kita nak buat pendawaian, okay, kita kena pastikan, okay, tempat yang kita nak pasang tu, okay, tempat yang kita nak pasang tu, kita nak pakai kegunaan untuk apa. Okay, kita kena check sama ada kita nak pakai untuk freezer, ataupun mesin basuh, ataupun microwave, ataupun oven, ataupun ceret elektrik. Okay, bila kita dah kenal pasti kita nak guna untuk apa, lepas tu baru kita tentukan pula berapa saiz kabel yang sepatutnya. Okay, kalau kegunaan cuma untuk biasa-biasa macam mesin basuh, peti ais, okay, peti ais biasanya kita pakai kabel saiz 2.5mm dah cukup. So tak ada masalah. Tapi apabila melibatkan benda-benda alatan yang panas, okay, kalau kita nak kabel tu tahan lama dan kita pun tak nak pening kepala di masa akan datang, okay, sebaiknya kita pakai kabel saiz 4mm. Contohnya macam alatan microwave, okay, oven, ceret elektrik, okay, dryer, okay, dryer yang kita guna untuk keringkan pakaian, yang tu memang besar. So yang tu seeloknya jangan share. Okay, point yang tu switch socket outlet dia jangan share dan kena terus tarik pergi ke DB. Okay, kalau nak share pun boleh, tapi tak banyak lah, dalam 2 ataupun 3. Cuma pastikan jangan guna serentak. Okay, untuk alatan-alatan yang beban yang besar. Okay, bila guna, contohnya bila kita pasang dekat switch socket outlet tu, situ ada microwave, situ ada oven. Okay, kalau yang 2 tu loop, pastikan jangan guna serentak. Guna dalam satu-satu masa, guna salah satu sahaja. Okay, ni untuk pastikan jangka hayat kabel tu tahan lama. Okay, sekarang
Ni adalah pipe conduit yang kita fitting. Okay, ni adalah atas permintaan tuan rumah, disebabkan oleh kontraktor sebelum ni dia tak pasang pipe dan banyak kerja-kerja dia yang sangat bahaya. So kita buat kerja-kerja wiring rumah dia semua kita pasang pipe. Okay, dalam shieling kapur pun kita letak pipe. Okay, yang ni adalah tempat dryer dengan mesin basuh. Okay, dekat sana electrical stove. Okay, tempat alatan memasak, dia guna elektrik. Okay, sini dia guna elektrik. So yang ni kita pakai kabel saiz 4mm. Okay, yang ni kita tarik terus daripada kotak pengagihan elektrik. Okay, ataupun DB. Okay, dalam bahasa Inggeris dia kata panjang dia distribution box. Okay, dalam bahasa Melayu yang dipanggil kotak pengagihan elektrik. Okay, yang ni adalah pipe-pipe yang kita dah pasang. Okay, bila kita buat kerja, kita kena pastikan yang kerja kita kemas dan kita ikut spek yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Okay, untuk pengetahuan semua, okay, kita plaster hanya menggunakan simen. Sebab apa? Sebab kita tak campur pasir. Sebab tempat yang kita nak plaster tu, tempat yang kita hack tu, dia punya gap dia dengan jarak dengan dinding asal dia tak besar sangat. So tak ada masalah kita guna simen sahaja. So dia tak pakai simen yang banyak. So bila kita buat hacking satu rumah, biasanya kadang-kadang tak sampai satu beg guni pun. Okay, so kalau kita dah pakai pasir, okay, kalau nak pakai pasir boleh, tapi kerjanya agak rumit sedikit. So biasanya kalau pasir kita akan buat untuk kerja-kerja yang lubang dia agak dalam. So yang tu kita akan campur simen dengan pasir. Okay, tapi kita campur pasir halus lah. Okay, kalau pasir kasar pun boleh, tak ada masalah. So bergantung kepada keadaan lah. Okay, biasanya untuk kerja-kerja kita, untuk hacking pipe, kita letak simen sahaja. Sebab kalau kita campur dengan pasir, nanti lebihan simen pun agak banyak. So cara cepat nak habiskan simen, kita pakai simen je, senang. Okay, ni cara saya, cara orang lain saya tak pasti macam mana. Okay, sebab dia ada banyak cara-cara untuk plaster. Okay, bergantung kepada macam mana tukang tu nak buat. Okay, jadi kalau tuan-tuan nak follow cara saya, boleh tengok macam mana saya buat. So yang ni kita bancuh je simen. Kita bagi simen ni tak adalah pekat sangat. Kita bagi dia cair sedikit. Okay, dan kita gaul dia, bagi dia sebati dengan rata. Okay, lepas tu baru nanti kita ambil sikit-sikit. Lepas tu kita letak pada dinding. Okay, pada dinding yang kita nak tutup. Okay, macam ni. Okay, kita letak dahulu sikit-sikit macam ni. Okay, tapi sebelum tu pastikan pipe conduit tu dia tak bergerak. Okay, pastikan dia fix dalam lubang tu. Macam mana cara kita nak pastikan dia tak bergerak? Okay, pastikan kita dah paku dia. Okay, kita paku, ataupun kalau lubang tu dah betul-betul ketat, kita masuk pipe, so tak ada masalah, kerja dah senang. Okay, pipe tu kita cuma letak je dalam lubang yang kita dah hack tu. Okay, laluan yang kita dah hack. So memudahkan kerja kita untuk simen. Okay, kita akan letak simen semua sekali. Okay, lepas tu kita akan kikis. Okay, tu adalah untuk part last sekali sebelum kita biarkan dia betul-betul kering. Okay, kita akan letak semua simen sampai habis, sampai ke atas. Lepas tu bila agak-agak dia kering sedikit, kita kikis. Ataupun sebelum dia kering, kita kikis bagi dia rata.
Okey, jadi sesiapa yang berminat dengan perkhidmatan kami atau ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di 011 225 28420. 011 225 28420. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ABR Usaha Elektrik. Okey, untuk tengok hasil kerja syarikat kami. Okey, macam mana kami buat. Dan kami buat kerja, kami cuma pastikan apa yang terbaik, okey, supaya pelanggan berpuas hati dengan hasil kerja kami. Okey, sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera.